So tujuh 79 ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi kiram wa sallam. Syawunumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin. Apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Situ telah ditegahkan akan dikau mendakwa barang yang tiada milik bagimu daripada yang iaitu bagi segala makhluk. Adakah diharuskan bagimu mendakwa sifatnya padahal ia jua Tuhan seru sekalian alam? Kita ditegah hukum syarak mendakwa barang yang bukan kita punya. Ini kadang banyak berlaku di mahkamah. Penipuan-penipuan dilakukan oleh orang yang tak amanah. Dia dakwa barang tu punya padahal orang tu bukan barang dia. Kemudian dia bukan tipu hela. Ya, bak tanah macam-macam kita dengar cerita kan. Kawan tu jenis apa? Akal tak berapa cerdik, dia ambil tanda tangan kawan. Dia ambil cap jari kawan tu macam-macam. Lepas tu dia dakwa dia punya tanah habis, dia lipat habis orang punya. Padahal haram bagi kita mendakwa barang yang bukan kita pun. Itu asal syariat. Hukum fiqah kita. Bukan hak kita, kita dakwa kita punya. Kita berlawan, padahal kita dah tahu tu bukan hak kita. Banyak berlaku. Sedemikian juga dalam segi hakikat. Hakikat perbuatan semua daripada siapa? Dia. Yang kita rasa kita buat apa? Itu maksud. Kita rasa ana, saya. Bila saya? Dalam jalan sufi tak ada. Saya tak ada. Dia pakai huwallah. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Ya, qul huwallahu ahad, dia. Jadi maknanya memulangkan balik hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barulah jalan selamat. Ya, jalan selamat. Sebagaimana kalau dia terambil hak orang daripada amwal, ya, maka pulang kembali. Begitu juga dalam masalah kita al-ulum wal a'mal. Amal, ilmu semua siapa punya? Dia punya, pulang kembali. Tiada yang mengetahui hakikat melainkan dia. Ya, tiada yang membuat pada hakikat melainkan dia saja. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Maka perbuatan kita adalah minallah. Bila kita rasa dari kita atau jadi kerosakan. Ya, bila rasa dari kita, maka syaitan masuk. Ya, dia rasa besar di ujub, takabur, ego, macam-macam akan berlaku lah. Atau di antara dia. Ya, telah ditegakkan akan dikau mendakwa barang yang tiada milik bagimu daripada iaitu segala makhluk. Adakah diharuskan bagi mendakwa sifatnya? Kalau barang dengan makhluk pun Tuhan tak bagi, kalau bukan barang kita, apatah lagi dengan dia. Ya, barang semua milik dia. Lillahi ma fis samawati wal lillah, lam lil milki. Lillah mana milik Allah Ta'ala, langit dan bumi semua dia punya. Habis kita nak mendakwa kita punya, termasuk diri kita.
adalah hak milik Allah. Sebab itu rahsia di antara suratul Fatihah menjadi dalam rukun sembahyang ialah untuk memulangkan balik ubudiyah kita kepada dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, semua alam. Apa makna alam? Masih Allah, yang lain dia Tuhan tu panggil alam, maka hak siapa tu? Semua milik dia. Itu dia Allah. Padahal dia juga Tuhan seluruh sekalian alam. Maka dia kerana bahawasanya hamba itu apabila buta mata hatinya tu, dia tak buta dalam, tak buta luar, buta dalam berat. Nasaya menilik ia akan terbit harakat wasukun. Nasaya dia akan menilik, memandang, merasakan gerak tu harakah. Sukun diam. Ya, kita tak gerak, kita diam. Dia rasa dia. Manfaat, mudarat, dia rasa lain daripada Tuhan. Ada orang yang mengurus pula manfaat mudarat, sedangkan manfaat itu nama Tuhan. Apa nama Tuhan? An-Nafi'. An-Nafi' ismun minal asma'illah. Nafi' itu setengah satu nama daripada nama Tuhan. An-Nafi' isim fa'il. Makna yang memberi manfaat. Segala manfaat yang kita dapat adalah minallah. Jangan dibutakan mata hati dengan memandang kita yang datangkan manfaat. Itu maknanya, ya. Dan mudarat, ad-dar itu nama Tuhan yang mendatangkan manfaat. Mudarat pun hakikat dari dia. Dan kurnia dia beri. Al-i'ta, siapa dia? Sifat dia al-mu'ti, nama dia. Ya, al-mana', al-mani' itu nama dia juga, yang menyekat. Dia ulur, dia tarik pun dia. Biar kita kenal Tuhan dalam kurnia dia, dan kita kenal dalam tegah dia, ya, bahawa dia jadi orang arif, orang yang mengenali Tuhan dalam semua keadaan. Dia mengenal Tuhan dalam fi kulli ahwalin, semua kelakuan. Ya, sebab tu semua kita ni adalah pentajalian dia. Ya, pentajalian, tempat tajali kebesaran dan keagungan Tuhan dan keesaan dia. Suka dan duka, siapa yang mendatangkan kegembiraan dia, qalbi siapa pegang dia. Sebab tu dalam mazhab Taus wajib kita baca doa sebelum salam. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, dia yang balikkan. Sabbit qalbi ala dini, pertetapkan hatiku di atas agama engkau. Itu maknanya sabbit qalbi ala dini. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat, tapi mazhab Taus kita wajib, sebab dia memandang berat benda itu. Pada Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya, balikkan qalbi itu lebih pantas daripada dilihan air. Kita jerang air kan, bila dia macam mana bunyi dia? Laju tak? Laju. Brr, bukan buk. Buk tak ada. Brr, laju kan. Qalbi kamu lagi laju, kata Imam tadi. Ni pakar qalbi yang tadi tahu. Kejap itu, kejap ini, kejap ini, kejap malah, kejap macam-macam dia berpusing. Sebab sabit yang mengkontrol dia Tuhan. Minta Tuhan tasbitkan hati kita tetap di atas agama dia, jangan berubah. Ya. Sebab tu kadang-kadang banyak perubahan. Orang ni kami hebat, tiba-tiba push, dia terbalik. Ada orang kata tengok dia ni kami jahat, orang kata macam-macam kat kampung, panggil dia Dajjal dia. Dia tengok dah jadi baik kau, baik dah budak. Kadang tengah dah bertukar pada dia. Ya, dia hilang 10-15 tahun, balik dia tengok dah mengajar. Dulu curi mutan orang macam-macam. Dia Tuhan boleh balik dia masa. Hak dia tu, dia boleh tukar habis. Sebab tu kita kena sentiasa berbimbang dan berpaut kalbi kita dengan Allah. Ya, kalau pusing dia habis malam ayat tadi. Hilang kita minta ikut, hilang lebay kita. Hilang ustaz dia, kalau pusing terbalik habis tu. Bala ambak orang boleh terbang atas udara, karaman ada mati kapi wala ayat 9. Ya, kita tak terbang, terkejut berdebu ya tu. Jangan kebusuk. Seperti ribat rububiyah dan bersekutu dengan dia. Allah Ta'ala kan Allah wala syai'amah. Dia tunggal, tak ada siapa boleh standing dengan dia. Maka jangan kita perasan-perasan nak sekutu dengan Tuhan. Apa sekutu Tuhan? Kita rasa kita yang buat, kita rasa kita yang urus, kita rasa kita handle benda ni. Tak ada. Matikan baru kita hidup. Mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Sebelum mati betul tu, matikan keperasanan kita. Jangan perasan makhluk boleh mengurus, boleh mengajar pada hakikat. Sebenarnya adalah tu hak dia sebenarnya. Ya. Maka jikalau memandang ia akan sekalian itu daripada lainnya, dia dapat je nikmat, dia nampak je apa? Nampak diri dia. Jangan dia memberhalakan diri dia dengan Tuhan. Ya, dia nampak dia yang urus. Saya tu berhala dalam diri kamu, kata Aulia. Ya, mana kamu rasa kamu yang buat. Ya. Sedangkan apa yang berlaku sini adalah barang yang dikata ma khassasallahu fil azal.
Sebelum kita ada dah siap program Tuhan kat azali dah. Umur kita lahir kat mana, senang, susah, sakit, apa semua dah siap. Sampai malaikat maut datang bawa pindah alam barzah, sampai dah ada siap dah. Kalau kita kerja, ini bukan kita kerja, tahsisul iradah. Lebih besar daripada kita kerja. Kadang kita buat kita kerja, kita tak kerja. 10 kali mesyuarat, je kerja, dia tak bekerja pun. Kan? Ini tahsis iradat. Ini bukan kita kerja dan tak ada siapa boleh mengungkai tahsis iradat Allah Ta'ala. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Tuhan kehendaki itu saja berlaku, dan apa dia tak kehendak takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku ini menterjemahkan masyiah, penterjemahan kehendak Allah SWT. Maka pandanglah iradatullah dalam semua kejadian yang berlaku. Pandang, disuruh pandang kebesaran. Kulin zuru, sila pandang maza fis samawati wal ard, apa yang ada dalam langit dan bumi, perubahan berlaku begitu begini, semua hakikat dari dia. Jangan nampak kita. Dan ru'yatu wujudika mani'ah min syuhudil azza wajal. Memandang diri kamu manik, dia blok, kamu tak nampak Tuhan dia. Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al-muqawin. Kamu terikat dengan makhluk kamu selagi kamu tak musyahadah akan Allah Ta'ala. Sebab zikir kena jangan putus, sebab zikir top up, dan dia nak menebuk nur musyahadah. Kalau zikir tak ada lagi gelap. Az-zik lahun nur. Zikir tu lahun nur, bagi dia ada nur cahaya. Al-ghaflah laha zulmah, kelalaian baginya gelap. Lalai itu gelap, zikir itu nur. Batin suruh kita banyak zikir. Dalam Quran dia sebut zikir, dia kait belakang kasirah, zikran kasirah, zikir yang banyak. Jangan main zikir-zikir. Zikir tak ada zikir-zikir kan. Zikir yang sikit ni orang sebelah. Tu orang sebelah. Bukan pergi kahwin jadi orang sebelah tu. Tu dapat makan sedap. Kau jadi apa? Saya orang sebelah. Itu makan sedap dia makan spesialnya. Sebelah ni orang munafik. Orang munafik Quran kata apa? La yazkurunallahi illa qalila. Orang munafik dia tak sebut Tuhan melainkan sedikit. Sebab apa sedikit? Sini tak ada. Sini tak ada. Benda ni biar ada dalam qalbi. Apa dia? Lazat, cinta, kasih. Maka banyak. Tapi ke dalam ni tak ada, kosong. Engkau tiada dalam hatiku. Habis lewat ni. Kan kita kalau bergaduh, kau tak ada dalam hatiku, habis orang tu memang dia tak nak tu. Kalau dia kata kau jangan takut, kau ada dalam hatiku, dia tak kata kau ada dalam telingaku. Ada. Dia tak ada telinga, tak ada mata je lagi, hati, qalbi. Kau jangan bimbang, kau ada dalam hatiku. Makna orang tu pilihan dia. Kau jangan temerang, kau tak ada dalam hatiku, habis. Pada qalbi tempat ukuran dia. Maka dalam qalbi kita jangan bubuh benda lain dengan dia, berlazat dengan dia, bernikmat dengan dia, baru dibuka jalan makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Mana tadi? Maka dari kerana bahawasanya hamba itu apabila buta mata hati ni, wal ayazabillah. Di antara buta mata hati sebab apa tu? Dulu lepas lah. Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Ijtihaduka, bersungguh-sungguh kamu, ijtihaduka fima tulibalak, fima duminalak, pada barang yang Tuhan dah jamin. Apa Tuhan jamin? Ar-rizq, rezeki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini melainkan rezeki dia Tuhan dah jamin. Diharamkan malaikat maut, kena haram dengan Tuhan, memainkan. Diharamkan malaikat maut mengambil nyawa seorang kalau ada barang sebiji lagi rezeki dia belum dimakan. Malaikat tak boleh buat ambil kan. Kecuali dah selesai itu baru dia ambil. Mana kuatnya jaminan rezeki. Tapi syaitan tembak pula. Al-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan membisik kamu susah, kau nak makan apa? Jadi hidup dia untuk makan. Jadi macam yang kandang wal ayazubillah. Allah. Dia Tuhan dah jamin tu. Setengah daripada dia. Dia bersungguh. Sehingga kesungguhan dia cari rezeki tu, dia tak nampak Tuhan tadbir dia.
Tuhan dia set pada azal, dia tak nampak, buta mata hati. Maka dapat rezeki, dia kata ini ana buat syekh. Kalau ana tak buat macam ni, mana dapat? Oh, lagi samsing. Besar puaka. Ya. Satu, wa taksiruka fima tuliba minka, dan engkau cuai barang yang Tuhan wajibkan, ai minal ibadah wal ilmu wal ibadah wa tasfiyatul qalb, mencari ilmu, beribadat, membersihkan hati, itu semua Tuhan suruh. Yang tu dia cuai, dia buat main-main dia. Dua ni kalau kena penyakit ni, yang Tuhan dah jamin, dia pergi urus macam tak percaya ke Tuhan. Yang Tuhan fardukan, Tuhan wajib, dia cuai. Dalilun alan timasi basirati minka, dalil mata hati kamu telah buta, dipadamkan oleh Tuhan. Kalau dah buta macam nak jalan tu, kita bagi kunci kereta, orang buta, kita bawa sih, cuba je naik. Orang je naik, orang gila kan. Orang buta start enjin ni, masuk dia, sini naik gear, masuk gear ni, kata. Kejam berdemum tu, ni terkejam entah batang elektrik, tiang elektrik dan longkang terkejun kan. Ya, itu maksudnya. Mana mungkin seorang berjalan kalau kalbi dia telah tertutup. Ya, ini di antara perkara tu. Dia kena bawa hamba itu apabila buta mata hati nasaya, menilik ia terbit harakat dan sakanat. Harakat, sukun, gerak, diam, dia nampak manfaat mudarat dari dia. Habis tu. Ya, dan kurnia, tegar, dapat, tak dapat, suka, duka dan lain daripadanya, lain daripada Allah Ta'ala. Ya, dia nampak maknanya urusan makhluk yang tadbir. Ini orang ni, habislah. Akhirnya dibesarkan orang, dia lupa yang maha besar. Ya, maka jauh, makin jauh dia dengan Tuhan Tuhan ayat sabillah. Jaga ni kalbi punya urusan besar ni. Maksudnya dia kalau settle, lain settle. Kalau dia sangkut, lain sangkut. Maka jikalau memandang ia akan sekalian itu daripada dirinya, ya, ini ana Sobi tanah ana lama apa? Membaham tanah. ana apa ana? Dia nak dia hu Allah, dia Allah Ta'ala segalanya. Maka jikalau memandang ia sekalian itu dari yang lain, maknanya manfaat, dia nampak tak nampak Tuhan dan dapat manfaat, mudarat pun tak nampak Tuhan, dia nampak orang lain, makhluk, dan disandarkan kepadanya, pada makhluk, adalah ia daripada orang yang menjadikan dia serta Allah Tuhan yang lain tu. Berhala dalam diri dia, kata orang dia. Itu dia merasakan diri dia. Sebab tu jalan ke muncak mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal diri apa dia? Ada ia, tiada engkau. Itu apa dia? Ni bahas mengenal diri, nampak dia. Dia cerita kat kedai kopi mengenal diri, rupa dia masih nampak dia hebat. Itu kan kenal diri, itu lagi tersumbat. Yang mengenal diri hilang, tak ada, dia je. Ya. Maka adalah ia daripada orang yang menjadikan serta Allah Tuhan yang lain. Orang pun puja dia, oh entah ni hebat ya. Tahu tak apa dia. Wah, dia macam ya, orang puji dia, entah ni hebat, orang lain buat tak dapat, entah ni macam, wow, awak berkenal saya siapa? Oh, tu lagi besar iblis. Besar setan dalam kepala ni. Buang tu punya. Ya, buang. Ukhrud min awsafil bashariyati an kulli wasfin munakidin li'ubudatik litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadrati qaribat. Pada matan tu ingat tuan-tuan memang tak ingat, mengaji suka tak ingat. Ya, tapi tak apalah, orang tua kita tak marah. Ya, diingatan orang tua memang selenda kan. Dia baca lam yakunil pun terbalik. Sebab orang tua dia tangkapan faham dia kuat, kalau ingat dia lemah. Ingatan ni budak-budak. Kalau suruh ingat, kalau di pondok kan mengaji, budak-budak tu kita tak suruh banyak kan, suruh dia menghafal. Buat daya ingatan dia kuat. Sebab dia dah hafal matan, besok dah besar, kepahaman dia boleh kuat, baru kita syarah ke benda jadi dalam kepala. Ya, tapi dah tua nak menghafal payah sikit kan, kepala dah sengal banyak. Dia datang pun dah bagus. Masuk ini baca hidang. Ukhrud min awsafil basyariyati, keluar daripada, buang daripada sifat basyariah, sifat kemanusiaan yang radia, yang menghijab kamu, dinding kamu yang keji, buang. Apa di antara ni? Ru'yatul nafs, memandang diri kita. Buang, pandang dia je. An kulli wasfin munaqid, daripada sifat yang bertentangan dengan kehambaan dengan Tuhan. Supaya apa? Litakunu linidai haqqi mujiban, supaya kamu bagi seruan Tuhan tadi mujib, kamu dapat ambil. Wa min hadratihi qariba, dan dengan hadrat Tuhan kamu hampir.
Kau dapat diizinkan duduk dalam makamil qurbih, makam kehampiran diri dengan Allah Ta'ala. Jadi ini di antara pantang besar ni. Pantang besar dalam perjalanan hakikat marifat ru'yatun nafs, pandang diri itu. Mati sebab dia pukul dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Habis, tamam. Dan kalau dia duduk betul-betul tangga tu, ya, dia akan diberikan pembukaan daripada gedung Allah Ta'ala tu. Sebab dia kata la haula wala quwata illa billah ni apa? Kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung Tuhan. Kalau gedung raja pun besar kan, tu makhluk tak ada apa. Tuhan ni lagi, masya-Allah. Berbagai futuhat ada, fuyudat anwar dibukaan. Sebagaimana telah didapat oleh para aulia dan kekasih Allah Ta'ala di kalangan arifin billah. Maka jikalau memandang ia akan sekalian itu dari lainnya, ya, sebab tu kena tengok antara fiqh dengan tasawuf, dia tak lain dan asy-syari'ah babul haqiqah. Syariat pintu hakikat. Sebab dia nak masuk hakikat syariat dalam main, itu jadi setan ni. Habis babas. Baik, sekarang bila dah ada dalam fiqh, kita tengok kaitan antara ilmu fiqh, ya, dengan ilmu makrifat. Kita disunatkan tiap-tiap dapat nikmat kita buat apa? Sujud. Dapat dia nikmat tu sujud. Itu apa tu tuan? Isyarat, lambang kita mengiktiraf dan memandang kurnia Tuhan. Ya, dapat tu kita sujud. Bagaimana ini bukan dari kita. Ya. Kita terima kasih sebab orang beri. Jadi yang dapat tu pemberian, bukan hak kita. Kita tak ada benda dan semua pemberian daripada dia. Pandang macam tu, ya. Bahawa dikasihi oleh Allah Ta'ala sebab orang terkenal siapa diri dia dan jikalau memandang ia akan sekalian daripada yang lain, ya, dan disandarkan kepada yang lain daripada Allah, ya, dia dapat benda ni nampak usaha dia, ya, dia nampak benda ni nampak kuat dia habis kan, ya. Sebab doa pagi-pagi tu kan, la amliku li nafsi naf'an wala darra, kan ada kan doa Rasulullah jawab pagi, ya. Maka adalah ia daripada orang yang menjadikan serta Ta'ala Tuhan yang lain, daripada segi kira tiada tahu ia, padahal dia tak perasan. Tu mana tak tahu, dia tak perasan tu, dia perasan dah bagus, rupa dia pandang diri tu seolah-olah dia menjadikan Tuhan yang lain daripada Ta'ala, ya. Dan inilah dia panggil syirik yang khafi, syirik yang sembunyi, dan atas dia syirik yang kecil, atas lagi itu syirkul jali atau syirkul kabir. Itu habis terus menyembah berhala macam kafir, itu syirik akbar, syirik paling besar. Maka orang tu batal akidah dia, wasak kekal dalam neraka selama-lamanya, wala a'udzubillah. Di bawah sikit syirik asgar, yang ni tak batal akidah tapi dibatalkan sawabul a'mal, pahala amal habis, ya. Umpama riak yang Nabi sebut, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Aku sangat gerun kena pada umatku syirik yang kecil ialah riya. Besok di akhirat Tuhan suruh dia ambil amal pada orang yang dia buat. Dia buat amal dia kena siapa? Kena orang yang pergi ambil ke situ. Dapat tak? Tak dapat. Ba'ul qiyafin nar, dihumban di dalam neraka. Ya, tu. Itu syirik asghar. Nabi bimbang tu. Akhwaf, bukan takut dia. Akhwaf ni isim tafdil. Kalau bahasa Arab dia panggil sangat-sangat takut, sangat-sangat bimbang Rasul pada umat ni kena syirik yang kecil. Takut. Ru'yatun nafs, pandang diri itu muncul dia. Itu membatalkan sawab amal. Ini lagi halus ni. Ni khafi lagi halus. Apa dia? Ru'yatun nafs, memandang diri. Kita rasa kita orang tak mahu. Kita matikan nampak dia. Ya. Dan kepada inilah isyarah Syekh Raslan Ad-Dimishqi. Dia baca betul Raslan. Banyak orang sebut Ibnu Ruslan, Ibnu Raslan, ya, Ad-Dimishqi, wan Dimash, Syria, radhiyallahu anhu, wali besar. Dengan katanya apa? Sekalian engkau itu syirik yang hafi. Sekalian engkau tu syirik hafi. Mana apa? Kau pandang wujud kau syirik hafi. Kau pandang wujud kamu, kamu takkan dapat memandang wujudillah. Ya, teman kata ru'yatul nafs itu mani'ah. Ya, ataupun tadi kita apa? Anta ma'al akwan, sama makna dia. Mana engkau, kalbi kamu diikat memandang makhluk, tak terbuka dengan Tuhan. Ya, selama kamu tidak syuhud musyahadah akan Allah Ta'ala. Sebab yang ditebuk dalam suruh apa nak buang ni lah. Yang nak terbuka musyahadah di dengan Ta'ala. Bila dapat musyahadah terbuka kalbi kita, itu nikmat paling besar.
Nikmat paling besar dalam hidup dia terbuka antara hamba dengan Tuhannya, ya. Dan tiada zahir tauhid itu melainkan bila telah keluar engkau darimu. Jadi dia. Ini persoalan ni, ini mutiara besar ni. Tidak zahir tauhid. Tauhid apa ni? Tauhidul khas. Tauhid am kita dah ada dan membina akidah. Akidah kita dah ada, alhamdulillah. Dengan bahawa kita tak sama dengan orang yang silap akidah, orang kafir. Tapi sini tauhid khas, bukan tauhid am ni, tauhid khas. Nak membina pandangan dalaman, musyahadah dengan Tuhan. Dia panggil zauq, wijidan, syuhud, ayan. Itu dia. Kalau tauhid am tu dibina dengan dalil wal burhan. Yang ni bila dengan zauq, wijidan, syuhud, ayan. Zauq, rasa. Ya. Sampai kita ada keperasanan dengan Tuhan dalam fi kulli lamhatin wa nafasin. Sebab zikir tu besar kan ni. Ini zikir fi kulli lamhatin wa nafasin. Nanti tempat lain bohong. Kazabta. Bila kita zikir fi kulli lamhatin, tiap nafas kita dengan dia. Ya, fi kulli lamha, tiap-tiap kelipan mati, wa nafasin, tiap-tiap nafas. Tu wirid Sidi Ahmad dia besar kan. Rasulullah khas untuk dia bagi tu. Jadi bila kita sebut tu betul-betul. Jangan dia anda tarekat Ahmadiyah, anda tarekat fi kulli lamhatin ada ke? Anda buat tarekat apa? Anda tarekat fi kulli lamhatin. Macam-macam Ahmadiyah lah, Ahmadiyah Idrisiyah, wali besar, ulama besar tuan, bukan calang orang tu. Ya. Maka wirid tu menandakan wirid jalan makrifat para tauhid khas. Kita nak setiap nafas dengan dia. Bila manusia boleh setiap nafas dengan dia? Bila qalbi dia betul-betul mahabbah dengan Tuhan kuat. Dan bila mahabbah, bila dia fana, la yakul illa ba'dal fana. Mahabbah tak akan nasib melainkan fana tu kan. Dia lenyap, yang lain lebur, baru Tuhan beri kat dia. Baru dia setiap nafas dengan Tuhan. Besar tu kan tu. Jadi makna kita zikir fi kulli lamhatin tu ya betul-betul. Biar kita duduk betul-betul itu. Dan kata betul lagi tak dapat lagi minta Tuhan, nangis malam-malam, ya Allah engkau duduk kalau aku betul-betul dalam taraf ini. Ya, tiap langkah dia tak nampak dia dengan Allah Ta'ala. Ya, ni ada orang kadang kita kata zikir tak nampak, alamak dia tak nampak zikir, habis tak kerja lah kepada otak kata pada bangang tu. Kau cakap lembu senang. Kita suruh qalbi dalam zikir ni dalam, luar kau nak pergi kerja pergilah. Sebab mahabbah bukan duduk kat luar kan, ni qalbi. Allah Ta'ala tak nak luar dia nak qalbi. Inna Allah la yanzur ila suwarikum walakin Allah yanzur ila ma fi qalbikum. Tuhan tak pandang luar kita, ni pandang yang dalam tu. Sebab dalam ni yang boleh tajalli, boleh makrifat, boleh futuhat, semua dalam, bukan tangan luar kan. Yang tengok dalam terkepung. Yang luar ni kita bagi dengan makhluk. Tu Imam Ghazali kata, dia tulis di makam dia, wahai insan, aku beri kau luar sangkar je, dalam aku tak bagi. Dalam aku dengan kekasihku Allah Ta'ala. Ya, kalbi kita dengan dia setiap saat. Jasad tahu, apalagi ke laut, ke pejabat nak bisnes ke apa, pergilah. Syariat dia jaga, jangan tempuh benda-benda yang tak elok. Yang kau menyaga, kau bahan menerima lah kan. Tu neraka tunggu kan. Jadi syariat kita bagi yang luar, dalam jangan. Tempat dia nak dalam kan, tempat harga di dalam tu. Tu dia nak tiap-tiap nafas, tiap-tiap lamhah kelipan mata dia dengan Tuhan ni kan. Dia sebut tu dia takut kan. Dia tak perasan yang dia hari-hari 24 jam nafas dia dengan makhluk, dia tak perasan lah. Tak ada cemburu pula. Full time 24 jam nafas dia. Teruk lagi dalam semayang pun dia dengan makhluk lagi. Tak ada pula dia rasa tersentak. Tuhan dah khaskan dalam semayang, aqimis salat li zikri, mu semayang supaya ngadap aku, tapi dia ada tempat lain, tak ada pula dia rasa salah, tadi biasa dia. Dia semayang tengah tongi dan kosong. Tapi bila kita ajak dia nak ajak ke full time dengan Tuhan, dia gelisah, atau menandakan jauh sangat gelapnya hati dan jauhnya qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Ya, Allah. Dan macam mana nak menghadap Tuhan besok tuan? Ya, kalau sihat ni pun nak menghadap Tuhan payah. Agak-agak sakaratul maut dia boleh menghadap tak? Ya, sakaratul maut nak sentap nyawa tuan-tuan tu. Ya, kadang-kadang rasa dia lebih dahsyat daripada dipalu 1000 kali dengan pedang. Kita ambil pedang kan, kita sesar belakang, sap dia punya bisanya ni. Pergi kali kan, 1000 kali tuan. Ya, dia punya haus pula kalau dituangkan lautan air dunia ni, ditukarkan jadi air yang tawar boleh minum, tuang dan tekak dia, tak hilang dahaga kan. Kepanasan maut nak keluar kan. Kita punya apa nak berpisah, mufarraqatur ruh al jasad. Roh dengan jasad nak keluar tu hebat kan. Agak-agak boleh tak menghadap dia. Kalau masa sihat dia tak boleh menghadap kan. Agak-agak masa tu boleh menghadap tak? Masa itulah masa sangat dicemburui oleh syaitan.
Ya, masa tu dia nak paut, kalau boleh kita kufur terus, wal ayazabillah. Sebab masa tu dikira di ujung, al-ibra bil khawatim, kiraan manusia ke syurga neraka dikira di ujung tu. Ya, di pangkal ni tak kira lagi tuan ni. Ya, kita kena banner aja supaya ujung tu cantik. Sebab kalau kita tak banner sini, takut ujung lagi teruk. Macam kita lomba lari 3 round kan, round pertama di depan, kedua depan, tu bukan keputusan lagi tu, last round 3 tu kan. Ya, ada orang round pertama mencecit, lepas tu pum pingsan tu satu. Ya, tu. Jadi mana kira di ujung, ujung siapa yang betul terjejak ujung boleh selamat. Jadi ujung tu kita tak tahu bila, sebab tu kita gunakan tiap-tiap nafas. Ba'al maut yaji'u bainan nafasain, maut dia datang antara 2 nafas. Ada orang sedut tak boleh embus, ada orang embus tak boleh sedut, dia terikap habis tu kan. Dapat korang serangan jantung lagi, tak sempat kata pisang, pi je dah habis, belum sang lagi tu. Pi kap terus. Dan kita menuju ke arah itu, makin lama makin dekat tuan ni, jangan buat tak perasan. Tapi esok lusa balik, wallah alam, balik biar sampai taraf ni tuan, dia kenal dia dengan sebenar kenal, insya-Allah baru dia dapat jalan layanan sempurna besok di sana cantik. Atau Syekh Hafiz. Dan kepada inilah disyarat oleh tuan pengarang, Syekh Ibn Nasran Ad-Dimishqa. Dia kata apa? Ad-Dimishq, orang Dimas tuan, wujud engkau tu syirik. Apa maksud dia? Engkau memandang engkau tu, tak pandang Tuhan tu, syirik hafiyyun. Aku, ana tu dia. Allah. Dan tiada zahir tauhidmu melainkan apabila telah keluar engkau daripadamu, keluar daripada kamu, khurujuka anka. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, engkau sampai ke Tuhan. Ini yang dia pakai muisik ni. Dia bagi ledong kat kedai kopi, dia ambil kalam ni, kata kau dah keluar pada diri kau, kau keluar macam mana? Ini benda bukan sebarang. Wah, dia temerang. Kat masjid surau tak ada ajar ni, kata datang kat rumah, datang kat rumah digoreng kawan tu hangit, ada tak payah semayang. Ya, tak payah semayang, tak payah puasa, dia memang lalut tu, penghuni neraka pertama kena terjun tu. Di umbanan tu. Ya, dia tak faham kalam sufi tu, dia ikut kepala dia. Ya, kau dah kena keluar pada diri kau, kata. Itu memang kalam wali kan. Ya, wali besar Ibn Raslan, iza kharajta anka, bila kau keluar daripada diri kau, faqad wasalta ila Allah, kau sampai ke Tuhan. Apa makna keluar diri? Inilah dia, la haula wala quwata illa billah. Kata Profesor Dr. Yusri, kata tuan, kemuncak nihaya ilmu hakikat itulah la haula wala quwata illa. Habis tu kemuncak dia tu. Sebab dia letakkan hadiah besar tu dalam hadis ni. La haula wala quwata illa billah ni, Nabi kata apa belakang? Kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga, macam-macam dalam tadi tu. Maknanya biasa kita matikan haul daya kita dalam memandang haulillah, daya Allah Ta'ala. Matikan kuah kita dalam memandang kuatillah. Baru dia sampai dulu taraf tu. Maka dibuka. Situlah lautan ma'rifat akan ada dan betul, dia tembak kok mana pun, kata Ibn Ajibah Al-Hasan ni, kok mana pusing-pusing balik, zikir kena banyak. Tidak banyak. Berzikir tak banyak, tutup jalan tu. Ya, zikir kena banyak. Sebab tu orang kata zikran kasirah, tu rahsia dia ni. Sebab bila kita zikir banyak, dia tembak, dia topak dalam tu, nur cahaya lagi terang-terang, maka zulmah kelaran akan hilang. Makin terbuka. Macam kita sapu cermin lah kan, lagi banyak kita sapu, lagi terang, lagi berkilat, lagi sedap dia pandang. Ya. Dan satu lagi, maka jikalau telah engkau ketahui demikian itu, maka takut olehmu mendakwa sifatnya. Jangan perasaan kita yang buat, jangan kita perasaan kita ada irada, ada kudrat, jangan pandang terus ke dia je. Maka adalah engkau setengah daripada orang yang binasa, wal ayazabillah. Ya, artinya apa? Jangan engkau jadikan bagimu wujud 3 golongan besar kan dalam hadis yang saya sebut tu. Golongan yang paling hebat dalam Islam siapa? Pertama, pemegang ahkam syariah, siapa? Para ulama. Sebab sumber hukum ni dia. Kalau dia tak beritahu, kita pun tak tahu dan apa yang ada dalam Quran adalah hadis Nabi kan. Baca kadang ada baris pun terbalik lagi. Tu dia. Kemudian yang kedua, mujahid, orang yang berjuang perjalanan Tuhan. Ya, kemudian as-sahab, golongan yang membantu support. Ya, juta-juta duit dibagi perjuangan Islam. Hebat ni 3 ni. Tapi 3 ni, satu hadis dia heret, dia buang dalam neraka. Bila tanya kenapa, mana kamu gunakan umur? Yang ulama bersemangat, kami belajar gini-gini, menyebarkan agama. Kazabta, bohong kau, Tuhan kata. Malaikat umur muka dia heret, lelah neraka. Yang ni pula tanya, ke mana? Kami siang malam berjuang ya Allah untuk menyelamatkan. Saya kazabta, Tuhan kata, bohong. Yang derma pula sign ho, nampak 7-8 angka, juta bagi, semua pun buang neraka. Sebab apa?
kau semua buat kerja ni bohong tuan kata, bukan kena aku. Kau buat nak nama, kau buat nak sanjungan, biar dipandang. Sebab apa dia suka dipandang? Sebab kalbi dia tak erti memandang Allah Ta'ala. Kalbi yang tak erti memandang Allah Ta'ala, kalbi itu diracun. Ni racun dia kena ni. Ya, akhirnya dia pandang diri dia. Bila pandang diri dia apa? Timbul dan riak, ujub, sum'ah, takabur, ego. Habislah. Pum. Ya, ini besar tuan-tuan ni. Sebab apa dia mula penyakit tu? Sebab memandang wujudmu, bagimu wujud, bagi matikan dalam memandang wujudillah. Ya. Dan tiada ikhtiar, dan tiada ilmu, dan tiada kudrat sertanya. Ya, hilang kudrat kita bila memandang kudrat Allah Ta'ala. Hilang ilmu kita bila memandang ilmu Allah Ta'ala. Hilang iradat ikhtiar kita dalam memandang ikhtiarullah. Hilang. Dia confirm hilang dan. Bila tak hilang bermakna apa? Kita belum memandang lah. Tu tuan-tuan jawab, payah sangat. Bila dia pandang, confirm hilang. Bila tak hilang, confirm tak pandang. Tu je lah, dia tak pandang, dia pandang benda lain. Ya, atas dunia kau pandang makhluk, kau tak pandang aku, tuan kata. Macam mana jawab tuan? Tu pada kata pandang, menghadap, tawajuh. Ya, tu penting tawajuh. Wajah tu wajhiya lillazi. Besar tuan-tuan tu. Tu ayat tawajuh dalam sembahyang dia tu. Bila kita kata wajah tu je, jangan ada benda lain masuk gila. Itu dia paling gegat habis. Ya, kalau dalam Naqsyaband dia wukuf kalbi memang habis lain. Dia pandang terus ke tuan. Kalau dah dalam Ahmadiyah dia buka Fatihatul Awrad, Allahumma inni uqaddimu ilaika, habis semua. Kalau dia baca Allahumma inni uqaddimu, ingat lain tu kazabta, bohong kau tuan kata. Uqaddimu apa tuan? Aku hadapkan zahir dan batinmu kepadamu. Tiba-tiba hati kita tempat lain, tak bohong kan? Jangan tu. Buat wirid tu besar-besar tuan tu. Buat kena hati-hati, bawa betul-betul. Ya, jangan seronok, dia seronok tertipu dengan masyarakat. Ana Naqsyabandi, ana Ahmadiyah, ana Syistia. Kau ingat nama, kau pegangan kau betul. Ikut apa dia bawa tuan. Kalau tengok wirid Syekh Idris Allah, wirid Syekh Bahaudin, dah dahsyat tuan. Ya, sebab kau dengan para aulia hebat-hebat. Dia kita ikut betul-betul. Ya. Jangan ambil nama tuan. Banyak orang suka ambil nama. Ada 3 tarekat. 3 tarekat. Sampai kau terikat dia. Orang tarikat suruh berjalan tarik. Engkau tak beramal, mana engkau bukan tarik. Engkau terikat, bukan tarekat. Kau ambil tarikah ke engkau ambil terikat? Kalau tak beramal tu terikat panggil. Kita tarik jalan. Jalan terus. Hati ke hadrat dia. Ya, itu maknanya. Habis tu. Maka jika engkau ketahui nama kita, maka takut olehmu, kata Tuan Muarang, mendakwa sifat. Jangan pandang sifat dia. Dan adalah engkau setengah daripada orang yang orang binasa wal a'yazabillah. Dan jangan engkau jadikan bagimu wujud, dan tiada ikhtiar, dan tiada ilmu, tiada kudrah sertanya. Ya, maknanya kalau dia ma'allah, sebab dalam Naqsyaband dia ada ma'iyah. Bila ma'iyah masuk, dia hilang tuan-tuan. Ma'iyah dengan Ta'ala, bila kita ada ma'iyah dengan Tuhan, bila ma'iyah dia, hilang ilmu kita bila berma'iyah dengan Ta'ala. Hilang ilmu bila ma'iyah dengan Ta'ala. Hilang dia punya kudrat bila ma'iyah dengan Tuhan. Dia serta sab ialah hilang. Itu kaedah tuan-tuan. Itu habis. Datang malam hilang siang, datang siang hilang malam. Benda yang tak boleh berhimpun. Kaedah ad-diddan la yajtami'an. Benda berlawan tak boleh berhimpun. Ya, gerak dengan diam. Bila diam tak ada gerak, bila gerak tak ada diam. Tak boleh berhimpun. Macam ni lah. Bila kalbi dia menghadap, memang tak ada yang makhluk. Kalau ada, itu belum menghadap. Itu keadaannya. Ya? Menghadap, tawajuh, memandang. Habis itu. Kemudian dan sesungguhnya terlebih tinggi yang dituntut tauhid itu, iaitu tiada maujud melainkan Allah. Ya, tiada wujud yang sebenar maknanya. Wujud kita ni bukan sebenar tuan, ni bayangan ni. Apa sebab nama wujud tak sebenar kita ni? Sebab wujud kita muqayyad. Wujud kita diikat. Ada wujud Tuhan mutlak, tidak diikat. Siapa yang mengikat? Huwallah. Ya, ada kita cara tertentu. Ya, tanah kubur kita pun tidak tahu. Tarikh mati kita pun tidak tahu. Terikat tidak ni kita dengan Tuhan. Ya, kat mana, macam mana rupa kita mati, bila kita mati, ya, itu pun kita tak tahu. Apa nak kata? Apa? Tuan kata dhaif, khuliqal insan dhaifah. Dijadikan manusia sebesar dalam dhaif dan tu. Itu lebih tinggi maknanya apa? Tiada wujud melainkan Allah dan segala sifatnya dan segala kaun dan sekalian Adam, ya, dengan segala zatnya. Tapi jaga tu wujud mana wujud ala sabil istiqlal, wujud yang hakiki. Ada di kawan sila faham ni. Tiada maujud melainkan Allah, wujud yang hakiki, wujud yang tidak terikat lain, wujud yang tu, bukan wujud sembarang ni. Jadi dia pusing, dia ambil kalam sufi tiada wujud melainkan Allah. Sekarang kita ni ada tak? Ada kan? Kita lah Tuhan gitu.
Habis tuan. Saya jumpa ni kat Muau. Jalan nak pergi tangkap tu. Kita pergi. Kita cari burung jalan. Tengok ada tempat suluk. Ada tempat suluk tu. Pergi jumpa bual-bual dengan dia. Saya saja tabuk. Tuan, ni hakikat dia. Inilah ilmu aku nak bahas. Wah, dia dengar diri tu. Dia bahas. Lala dia kata, tiada yang ada melainkan dia. Yang ada tu dia. Sekarang kita ada dah. Ada kita lah Tuhan. Kau pada takut nak mengaku Tuhan ke? Orang kata menonggeng kapi untuk ni. Tengah repot jawab agama ni. Kacau betul ni. Sebab dia tak faham wujud yang dikendaki oleh sufi wujud apa? Ni wujud hakiki, bukan wujud majaz. Wujud hakiki, wujud yang sebenar, wujud yang mutlak. Wujud yang mutlak. Apa makna mutlak? Tidak dikait dengan sesiapa. Wujud Allah tidak dikait dengan siapa. Ada Allah tidak dikait dengan siapa. Kuasa dia tak kait siapa, dia punya. Adapun kita semua dia punya kan. Bukan kita milik. Ada kita, dia tentu mati kita, dia tentu hidup, semua dia tentu taksis dia. Maka wujud kita ni mukayat, macam bayang dengan tuan bayang. Bayang terikat dengan kita. Nisbah kita dengan bayang, kita hakiki, bayang majaz. Nisbah kita dengan bayang tu contoh. Kita bergerak enggak, kita diam enggak. Dia kontrol. Sebab tu bayang orang tak ada tuan-tuan pergi rumah sahabat-sahabat, rumah di malam, nampak bayang tuan suruh spotlight. Tuan dia bertanya, berapa orang datang? 3. Mana? Tuan, 3. Kau ni gila punya. Mana ada gila bayang kau ni lah. Kan? Kita pun berjalan bayang kita tak perasan, kita tak pandang. Apa benda tak ada hakikat. Ya, macam gitulah. Bila nisbah kita dengan Tuhan, kita tak ada hakikat. Habis. Semua dari dia. Tu maksudnya. Wujud tu yang dia kendak. Dia ubah wujud kita lah Tuhan. Kita maut kita. Ni sesat je kita macam-macam ni. Habis tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan takik. Maka satu lagi, barang siapa mengamalkan atas mati diri, mutu ka'badan, matikan diri kamu, maka senyap tahqiq dia dalam sucinya, suci makrifat dia bila dimatikan pandangan diri dia tu. Mati kamu sebelum mati. Mati ni panggil mati apa? Mati maknawi, bukan mati hissi. Mati hissi, mati luar yang kita mati betul-betul lah, cabut nyawa tu. Ini mati pada pandangan. Ya, kita matikan ada makhluk supaya tak ada. Ya. Mana buat tak perasan dengan makhluk, keperasanan kita dengan dia. Selama ni terbalik, kita perasan dengan makhluk, Tuhan kita buat tak perasan. Tuan, dengan Tuhan dia buat tak perasan. Buat mursyid kata, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan ni. Ya, Tuan. Jangan kau berani-berani nak lupakan dia. Tu maksudnya. Dan lagi tinggal dirinya itu, dan sebesar-besar dosa itu. Mana memandang akan diri kita itu sebesar-besar kesilapan dalam pandangan ahli sufi atau ahli makrifat yang sebenar. Sebab dengan dia lah, sebab memandang tu kita akan pum lagi daripada Ta'ala. Ya, kita menghadap pada diri kita, tak menghadap pada dia. Ya, dia nak kita tawajuh menghadap pada diri, dia tutup yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa wa sallim fi ma baqa. Fa inna khairal kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.